Seorang bapa ditahan selepas disyaki merogol anak kandungnya berusia 16 tahun secara berterusan sejak Februari lalu. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, suspek berusia 42 tahun itu dikatakan melakukan perbuatan terkutuk itu di kediaman mereka di Bukit Antarabangsa Ampang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Balkis binti Nafi daripada kelas TPHU 2H. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Sumbang Mahram. Hampir setiap hari kita dipaparkan dengan berita rogol dan sumbang mahram di media cetak dan elektronik. Ada kes-kes yang tidak dapat terima akal seperti datuk merogol cucu, cucu merogol nenek, abang merogol adik dan bapa yang sanggup merogol anak kandungnya sendiri. Dalam konteks kanak-kanak, seringkali kita diingatkan supaya berwaspada dengan orang asing. Tapi kini dengan terjadinya kes sumbang mahram, mereka lebih terdedah dengan perkara yang tidak elok daripada ahli keluarga sendiri, iaitu orang-orang yang mereka kenali. Apa yang menyedihkan, kaum Melayu mencatatkan jumlah paling tertinggi berbanding kaum lain. Saya akan sambung kepada definisi sumbang mahram. Yang pertama, sumbang mahram atau insek adalah perhubungan seksual yang dilakukan oleh seorang lelaki dan perempuan yang berumur 16 tahun atau lebih dengan kerelaan dan keizinan kedua pihak tersebut. Yang kedua, sumbang mahram juga boleh didefinisikan sebagai perhubungan jenis antara lelaki dan perempuan yang dilamba kahwin oleh agama. Yang ketiga, sumbang mahram juga boleh didefinisikan sebagai pencabulan seksual yang dilakukan dari kalangan anggota keluarga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Ismahani Izzati binti Muhammad Tamid dari kelas DPHU 2G. Okay, kali ini saya nak membentangkan tentang pandangan Islam terhadap sumbang mahram, dalil dan hadis. Pandangan Islam terhadap sumbang mahram dari sudut hukuman Islam yang mana ia berdasarkan Al-Quran, hadis dan kata-kata jumhur ulama bahawa hakikatnya sumbang mahram ini lebih teruk jenayahnya daripada melakukan perbuatan rogol. Di dalam Islam, hukum jenayah sumbang mahram adalah haram dan salah satu daripada dosa besar. Kerana itulah Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitab Al-Zawajir berkata, zina yang paling keji adalah berzina dengan muhrim, yakni ahli keluarga. Kejinya itu kerana seorang yang sepatutnya melindungi ahli keluarganya telah mengambil kesempatan ataupun mengambil langkah menangani ahli keluarganya sendiri. Oleh itu, dalam Islam, banyak ajaran-ajaran yang berkenaan dengan masalah seksual. Antaranya ialah tuntutan menjaga pandangan atau menjaga mata terhadap bukan mahram, larangan berkahwin sesama saudara kandung dan susuan, adab berhias bagi wanita, larangan berzina dan banyak lagi. Semua ini merupakan sebahagian daripada pedoman pendidikan seksual yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, Islam menetapkan bahawa menjadi kewajipan oleh ibu bapa untuk menerangkan dan seterusnya menanamkan pengertian kepada anak-anak mereka tentang siapakah yang sebenarnya yang harus mereka gauli secara baik dan siapa yang harus dihindari pergaulannya menurut syariat. Dengan ini, tidak terjadilah masalah yang tidak diingini seperti sumbang mahram dan sebagainya. Seterusnya, saya menerangkan tentang dalil sumbang mahram dan surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut, iaitu ibu-ibu kamu, anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu campuri, iaitu yang dah disentuh lah.
Tetapi kalau kamu belum mencampuri mereka, iaitu isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiada salahlah kamu berkahwin dengannya, iaitu berkahwin dengan anak perempuan itu tadilah. Dan haram juga kamu berkahwin dengannya bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan haramkan kamu menghimpunkan dua adik-beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Akhir sekali, saya menerangkan tentang hadis sumpah mahram. Menurut Ibn Hajar Al-Haytami, seorang pengawal mazhab Syafi'i, ahli kalam at-tasawuf, dalam kitab Az-Zawajir An-Ittirafi Al-Kaba'ir mengatakan bahawa zina yang paling keji adalah berzina dengan mahram sendiri. Penzina atau pelaku sumpah mahram tidak layak untuk tinggal di bumi Allah. Sebagaimana pencerahan oleh seorang ahli sufi, Ibrahim bin Adnan, apabila ditanya tentang maksiat, beliau memberikan beberapa syarat jika ingin terus melakukan maksiat itu. Apa 5 syarat tu? Kalau engkau mampu melaksanakan 5 syarat ini, kau boleh melakukan dosa. Iaitu, yang pertama, jangan makan rezeki Allah. Yang kedua, jangan tinggal di buminya. Yang ketiga, carilah tempat yang tersembunyi daripadanya. Yang keempat, sempatkan diri bertaubat saat malaikat maut mencabut nyawa. Yang akhir sekali, sedia mampu lari jika diseret ke neraka oleh malaikat zabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatanah binti Muhammad Alif Effendi. Hari ini saya akan menerangkan punca-punca sumbang mahram. Semua perkara mesti ada punca ataupun sebab, kan? Jadi, punca yang pertama adalah tidak mengamalkan kehidupan yang dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana kita tahu, Islam amat mementingkan ilmu pengetahuan agama. Jika pengetahuan agama yang cetek atau kurang penghayatan agama dalam diri individu masyarakat, inilah yang mempengaruhi gejala sumbang mahram. Tidak dinafikan, banyak faktor yang menyumbang kepada terjadinya gejala sumbang mahram. Namun, akar umbi yang menyebabkan berlakunya sumbang mahram ini adalah kerana tiadanya iman dan didikan agama. Seperti sabda Rasulullah SAW, maksudnya akan ada suatu zaman pada umatku yang iman mereka hanya tinggal pada zahirnya saja, Islam hanya sebagai simbol mereka saja, Al-Quran hanya sebagai hiasan, mereka umatku hanya memikirkan perut mereka, wang yang menjadi agama mereka, perempuan menjadi kiblat, hilang sifat qanaah, mereka lari menghindari dari jalan ulama seolah-olah kambing yang dikejar binatang buas. Jadi, penerapan ajaran agama Islam dalam diri masyarakat dan di kalangan ahli keluarga perlu dititik beratkan dari masa ke semasa dan perlu diambil tindakan yang serius. Anak-anak pula perlu dididik mengenai nilai-nilai kehidupan dan agama yang perlu dipatuhi sejak kecil lagi. Dalam konteks kanak-kanak, seringkali mereka diingatkan supaya berwaspada dengan orang asing. Tapi nampaknya kini, dengan terjadinya kes-kes sumbang mahram, mereka lebih terdedah kepada perlakuan tidak elok dari ahli-ahli keluarganya sendiri. Punca yang kedua adalah batasan pergaulan. Jadi, punca yang kedua ini dia lebih menekankan kepada batas pergaulan antara bapa dan anak. Kerana apabila kita melihat statistik, kes sumbang mahram, statistik yang paling tinggi adalah hubungan bapa dan anak melainkan mahram-mahram yang lain. Jadi, hubungan anak perempuan dengan bapanya hanya setakat mana yang boleh dan tidak boleh tidur dengan bapanya. Kalau cium, setakat dahi, sentuhan tangan juga setakat yang boleh. Kenapa saya cakap begitu? Kerana Islam telah mengajar batasan bagi anak-anak untuk tidak boleh
masuk ke bilik ibu bapa mereka sesuka hati apabila telah mumayyiz, apatah lagi setelah balik. Larangan ini berkait rapat dengan penjagaan aurat dan penjagaan rahsia sulit perkahwinan di antara ibu bapa dan anak-anak. Oleh itu, tanggungjawab kepada ibu-ibu untuk mendidik anak-anak perempuan mereka tentang batas pergaulan dengan bapa dan saudara lelaki mereka. Jikalau seorang ibu tidak mendidik anak tentang batas-batas pergaulan dengan bapa dan saudara lelaki dan tidak memberitahu suami, sekiranya kita melihat bapa terlalu rapat dengan anak perempuan, ia akan menyebabkan gejala yang tidak sihat. Punca yang ketiga adalah pengaruh media massa. Lambakan bahan-bahan luncah turut mempengaruhi fikiran dan psikologi para remaja yang mempunyai perasaan ingin tahu dan mencuba sesuatu yang baru. Bahan-bahan luncah ini juga senang untuk diperoleh oleh mereka melalui internet dan turut dijual meluas di permis-permis perniagaan. Kemudahan internet dan teknologi maklumat juga telah disalahgunakan oleh golongan remaja ini. Bahan luncah yang diperoleh akan dijadikan sumber dan mereka akan cuba mempraktikkan apa yang telah mereka lihat ke dalam kehidupan sebenar mereka. Punca yang terakhir adalah tahap ekonomi yang rendah. Sistem ekonomi yang tidak seimbang juga turut menjadi penyumbang kepada sumbang maram. Sistem ekonomi yang tidak menjamin kecukupan keperluan asasi menyebabkan kehendak syarak sering gagal dipenuhi. Kenapa saya kata begitu? Kerana keadaan rumah yang sempit dan tidak mempunyai ruang bilik yang cukup akan mempengaruhi perhubungan adik-beradik yang berlainan jantina. Kebanyakan kes-kes sumbang mahram yang dilaporkan melibatkan keluarga yang mempunyai tahap ekonomi yang rendah. Keadaan rumah yang sempit seperti rumah bandar, rumah murah di bandar, pinggir, estet di mana kekurangannya bilik tidur. Ini yang menyebabkan tiada sempadan dan hak privasi antara ibu bapa dan anak-anak. Dan akan berlakunya sumbang maram antara ayah dan anak perempuan maupun abang dengan adik perempuan. Kesan-kesan sumbang maram ini ada 3 peringkat. Yang pertama, kesan terhadap mangsa, kesan terhadap keluarga dan kesan terhadap masyarakat. Jadi kesan yang pertama, kesan terhadap mangsa. Mangsa akan merasa terhina dan dicaci oleh masyarakat sekeliling walaupun hakikatnya mereka ni tidak bersalah. Yang kedua, mereka akan hilang kepercayaan kepada mahram lain. Kerana semua mahram ni lah mereka hilang kepercayaan. Ini yang menjadikan kekeluargaan semakin renggang. Kemesraan dulu yang sentiasa bertaut mungkin akan menjadi kebencian dalam hidup mangsa khasnya. Seterusnya, mereka akan menghadapi gangguan atau masalah dalam perkembangan psikososial. Dengan rasa rendah diri, ada yang menjerumus diri mereka kepada gejala yang tidak sihat seperti pelayan di kelab-kelab malam, menjadi posya, penagih dadah dan pelbagai lagi. Kerana mereka merasakan diri mereka sudah tidak suci, oleh itu mereka melakukan perkara-perkara yang tidak sihat ini. Kesan yang kedua adalah kesan terhadap keluarga. Hubungan menjadi retak dan boleh menimbulkan masalah rumah tangga di antara suami isteri. Apabila hal ini berlaku, hubungan ini tidak dapat dipulihkan lagi. Tiada lagi sifat saling percaya mempercayai antara ahli keluarga. Perceraian akan berlaku di kalangan ibu bapa. Jadi, si isteri yang mempunyai sifat keibuan ini akan sentiasa bersama anak-anak walaupun dalam situasi yang menyedihkan jika akibat dari perbuatan si suami yang tidak bermoral itu. Yang terbesar bagi keluarga adalah maruah dan nama baik keluarga tiada nilai di sisi masyarakat. Kesan terakhir bagi sumbang mahram adalah
kesan terhadap masyarakat. Masalah sumbang mahram yang kebanyakannya melanda kaum Melayu memberi kesan tidak baik kepada pandangan kaum lain. Masyarakat Melayu akan dinilai tidak mempunyai harga diri atau maruah diri di kalangan kaum lain. Ini menunjukkan statistik bilangan kes yang paling tinggi adalah di kalangan orang Melayu iaitu 89%. Keruntuhan moral dan akhlak berlaku ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi tiada nilai peribadi yang baik. Oleh itu, hormat menghormati antara kaum sudah tiada kerana wujudnya sikap benci-membenci di antara satu sama lain. Masyarakat pula sering membezakan seseorang dengan berdasarkan keturunan dan nama baik keluarga. Setelah itu, wujudnya jurang antara satu individu yang melakukan sumbang mahram dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nafisa binti Muhammad Najib dari kelas TPHU 2H. Ini adalah biodata penama kes. Nama masa ialah Elizabeth Frizzell. Lahir pada 9 April 1966 dan tinggal di Amsterdam, Austria. Nama bapanya ialah Joseph Frizzell dan ibunya Rosemary Frizzell. Okey, seterusnya kajian kes. Pada 28 Ogos 1984, seorang remaja perempuan berusia 18 tahun telah hilang iaitu Elizabeth Frizzell. Bapanya Joseph Frizzell memberitahu anggota polis yang datang ke rumah bahawa dia tidak tahu ke mana Elizabeth pergi. Sebenarnya, bapanya Joseph Frizzell yang menyembunyikan anaknya di bawah rumah kira-kira 6 meter. Untuk 2 tahun pertama, dia membiarkan Elizabeth bersendirian dan menjadikan tawanan dan dia mula merogol anaknya. Dia mengurung anaknya selama 24 tahun. Sepanjang tahun itu, Elizabeth telah melahirkan beberapa orang anak di bawah tanah. Pada 2008, salah seorang daripada anaknya telah jatuh sakit dan Elizabeth merayu kepada bapanya untuk mahu anaknya mendapatkan rawatan. Pihak polis telah mula mempersoalkan tentang anaknya yang berada di hospital dan meminta orang ramai untuk mencari maklumat tentang keluarga anaknya. Tetapi dari siapa pun yang tahu. Akhirnya, pihak polis mula curiga dan membuka semula kes tentang kehilangan Elizabeth Frizzell. Pada 26 April 2008, Joseph Frizzell bapaknya telah melepaskan anaknya untuk kali pertama untuk melihat anaknya di hospital. Ketibaannya di hospital mula mencurigakan pihak hospital dan telah memberitahu kepada pihak polis. Selepas itu, Elizabeth telah ditahan dan dia menceritakan segala perbuatan ayahnya, Joseph Frizzell. Mendengar penjelasan tersebut, Joseph telah ditahan oleh pihak polis pada malam tersebut. Joseph didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Saya Nurul Izzadillah binti Osman di PSU 2I. Seterusnya, saya akan menerangkan punca-punca dan solusi kepada kajian kes. Punca pertama, tahap iman yang lemah boleh membawa individu itu kepada jenayah sumbang mahram. Disebabkan oleh ketandusan ilmu penghayatan agama yang kurang, boleh mengakibatkan individu itu rela dirinya dikuasai oleh nafsu berbanding menggunakan akal fikiran yang waras. Contohnya, sekiranya mereka sering menonton filem atau drama pornografi, ia akan mengakibatkan individu itu berasa terangsang sehingga ia ingin mencuba untuk melakukan sumbang mahram. Akibat iman yang lemah, manusia tidak dapat membezakan perbuatannya itu benar atau salah. Punca kedua, batas pergaulan yang berlebihan antara bapa dengan anak perempuan juga boleh membawa kepada berlakunya sumbang mahram. Batas pergaulan yang sudah melampaui had-had yang dianjurkan dalam Islam
menyebabkan nafsu semakin sukar untuk dikawal. Seperti zaman sekarang, ada sesetengah anak perempuan yang sangat manja dengan bapanya sehingga tidak tahu batas-batasnya dari segi komunikasi, perlakuan dan sebagainya. Misalnya, disebabkan si ibu sibuk bekerja pada waktu malam, maka anak perempuannya mengambil kesempatan untuk tidur bersama bapanya berdua-duaan di dalam satu bilik. Alasannya, dia ingin menemani ayahnya tidur. Ditambah pula, bapanya hanya mengikut kehendaknya tanpa sebarang bantahan. Tindakan ini boleh menyebabkan nafsu si bapa menguasai dirinya untuk melakukan jenayah sumpah mahram terhadap anaknya. Punca ketiga, pakaian yang tidak menutup aurat menggairahkan semasa di rumah dapat menaikkan nafsu syahwat mahram. Seperti yang diketahui, umat Islam disyariatkan untuk menutup aurat dengan pakaian yang sesuai, sama ada di luar atau di dalam rumah. Pakaian yang menutup aurat merupakan hiasan luar anggota badan untuk menghindari daripada maksiat. Kenyataan ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam ayat 21 surah Al-A'raf. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwah itulah sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah, rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Oleh itu, pakaian yang menggairahkan ketika berada di dalam rumah boleh menarik pandangan saudara atau adik-beradik. Yang terakhir, kegagalan isteri memenuhi keperluan suaminya disebabkan sibuk mengejar harta duniawi sehingga berlaku pengabaian terhadap suami. Apabila berlaku pengabaian isteri terhadap suami, ini menyebabkan isteri tidak dapat memenuhi keperluan suami, bukan sahaja dari segi zahir, malah keperluan batin juga isteri tidak dapat laksanakannya. Selain menyebabkan ketegangan hubungan, ini juga mengakibatkan si suami akan menjadikan anaknya sebagai mangsa sumbang mahram. Perkara ini juga merupakan faktor utama berlakunya penceraian dalam rumah tangga. Seterusnya, solusi kepada kecelakaan kes. Solusi pertama, mangsa perlu membuat laporan agar pelaku dapat dikenakan tindakan yang selanjutnya. Mangsa perlu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkenaan agar pelaku dapat hukuman yang setimpal berdasarkan kes jenayah yang dilakukan, seperti Seksyen 376A yang mentaktifkan kesalahan sumbang mahram. Dengan cara ini, dapat membendung masyarakat daripada gejala keji ini. Sejurus itu, kadar statistik kes sumbang mahram ini akan berkurangan. Solusi kedua, dari segi ibu bapa, mereka seharusnya diberikan pendidikan keibubapaan agar mereka tahu tanggungjawab dan batas-batas pergaulan dalam ahli anggota keluarga, terutamanya yang melibatkan anak lelaki dan anak perempuan. Ibu bapa juga wajib menyertai program-program ke arah pendidikan keibubapaan dari semasa ke semasa, khususnya program yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai agama dan moral. Namun begitu, perjumpaan dengan pakar psikologi atau pakar kaunseling juga dapat membantu mereka mengukuhkan ketahanan mental keluarga, terutamanya ibu bapa. Ini kerana ibu bapa sangat penting dalam membina institusi keluarga yang bahagia dan harmoni. Malah, mereka juga dijadikan suri tauladan dalam sesebuah organisasi keluarga.
Perkara ini perlu dititikberatkan agar mentaliti mereka dapat diubah dengan fatwa agama yang benar. Solusi terakhir, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang agar kadar kes di Malaysia dapat dibendung daripada semakin berleluasa. Keprihatinan kerajaan masa kini semakin begitu serius terhadap pindaan Seksyen 367 Kanun Keseksaan, khususnya untuk jenayah sumbang mahram. Jadi, undang-undang ini perlu diselaraskan di seluruh negeri agar kerajaan atau pihak berkuasa tidak terlepas pandang terhadap kes jenayah sebegini. Sehubungan dengan itu, kerajaan juga tidak akan memberi sikap berperikemanusiaan mereka terhadap penjenayah gejala ini kerana sumbang mahram merupakan jenayah yang berat. Dengan itu, sekiranya pendekatan sebegini diambil berat, maka ia akan menjamin keselamatan, keamanan dan keharmonian negara, bangsa dan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Ahmad Yazid dari kelas DPSU 2G. Saya akan menerangkan bahagian kaitan di antara etika dan perbandingan agama berkaitan kes. Pegangan atau fahaman berkaitan dengan sumbang mahram ni dia berbeza mengikut pegangan agama masing-masing serta kebudayaan dan penafsiran setempat. Dalam konteks multiracial iaitu berbilang kaum, sumbang mahram ni juga kita boleh kenali dia sebagai incest. Incest ni dari segi pandangan Islam dia bermaksud berkahwin dengan ibu bapa sendiri, nenek, ibu atau bapa saudara serta individu yang tidak boleh berkahwin atau yang kita sebut sebagai mahram. Walau bagaimanapun, sepupu pertama dibenarkan berkahwin di dalam Islam. Di barat pula seperti di US, sepupu pertama ni adalah dilarang untuk mereka berkahwin kerana ia dianggap termasuk dalam incest tu. Malah ia mempunyai undang-undang berkenaan dengan hal ini. Disebabkan terdapat perbezaan dalam isu ini di barat, ia menjadi punca orang Islam di barat menjadi mangsa keganasan di sana oleh orang barat itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat kan pada agama Hindu ni sendiri sebenarnya dia membenarkan bapa saudara berkahwin dengan anak saudaranya sendiri. Tetapi kalau kat Malaysia ni tak pastilah, tapi rasanya macam kurang kot kes macam tu. And then dekat Korea Selatan pula, mereka melarang untuk seseorang itu berkahwin dengan saudara sendiri sehingga sepupu yang ketiga. Mereka yang berkahwin dengan sepupu yang kedua pun, masyarakat dekat Korea anggap benda tu sebagai sumbang mahram. Jika kita ukur daripada kefahaman mereka sendiri, sekiranya seorang warga US berkahwin dengan sepupu ketiganya, masyarakat Korea menganggap perkara itu sebagai sumbang mahram walaupun barat tidak menganggapnya sebagai incest. Pada pandangan ateis, mereka mengatakan bahawa selagi mana perhubungan percintaan tersebut adalah di antara dua orang dewasa yang suka sama suka, maka ia diperbolehkan. Tidak kira sama ada hubungan di antara ibu dan anak lelakinya, anak perempuan dengan bapanya ataupun sesama adik-beradik. Perkara ni dia terjadi dalam golongan ateis sendiri kerana ini adalah corak biasa dalam etika ateis atau sekula yang bermaksud memecahkan amalan tabu. Amalan tabu ni maksud dia ialah pantang larang. So, melalui pandangan sebegini, pada mereka, zina ni dianggap tidak bermoral. Tetapi kemudiannya, etika sekula memberitahu kita bahawa itu hanyalah satu tabu yang tidak rasional atau satu pantang larang yang tidak rasional. Maka, menurut pertimbangan ini, rasa senang jauh mengatasi kebahayaan.
Seorang etis boleh mengatakan bahawa tiada yang salah tentang tindakan ini kerana tiada siapa yang dibahayakan, sedangkan total rasa senang pula sangat besar. Jadi konsep suka sama suka ni pula hanyalah satu tabu, satu pantang larang yang mundur pada pandangan mereka. Yang pada anggapan mereka sendiri, kita semua patut lupakan saja perkara macam tu. So inilah antara sebab mengapa atheism dan sekularism jika dipraktikkan kepada kesimpulan akhir, benda tu sangat mengarut dan patut ditolak oleh semua mereka yang berfikiran rasional. Okey, dekat kesimpulan pula, setelah mengupas segala yang berkaitan dengan kes yang kita dah kaitkan, dapat diketahui bahawa terdapat pelbagai cara yang telah diulas untuk menangani masalah sumbang mahram berikut. Dari tersebarnya perbuatan terkutuk ini di kalangan masyarakat Islam khususnya. Semua orang, terutama ibu bapa, perlu menitik beratkan tentang pendidikan awal berkaitan sumbang mahram agar anak-anak tidak akan terlibat dengan perkara itu. Makanya masyarakat mesti menjauhi perbuatan sumbang mahram ini supaya ia dapat dibendung daripada semakin berleluasa di kalangan masyarakat setempat. Apabila perkara ini dapat dibendung, maka tingkat peratusan jenayah juga akan berkurangan. So masyarakat amat diharapkan supaya terutamanya lah kepada ibu bapa agar dapat mendidik anak-anak dan memberikan pendedahan awal berkaitan sumbang mahram agar mereka mengetahui bahawa perkara tersebut tidak elok. Mereka juga perlu mengetahui bahawa perbuatan itu dipandang serum oleh masyarakat setempat. Kita juga perlu menegaskan bahawa ibu bapa perlu sentiasa memantau kehidupan anak-anak agar dapat menjaga anak daripada menjadi mangsa sumbang mahram. Mereka juga perlu diingatkan bahawa perbuatan sumbang mahram ini dia dapat mengurangkan rasa hormat di kalangan ahli keluarga sendiri. Kalau kita perhatikan atau kita tengok, terdapat beberapa cadangan yang kita boleh ketengahkan oleh masyarakat demi membendung perkara daripada berleluasa. Antara contohnya ialah kerajaan boleh melakukan sesuatu kempen atau aktiviti berkaitan jenis-jenis jenayah yang terdapat di Malaysia. Tindakan ni dia sekurang-kurangnya dia dapat memberikan masyarakat sedikit pengetahuan bahawa perbuatan tersebut adalah salah di sisi undang-undang, serta siapa yang melanggarnya, siapa yang melakukan perkara tersebut akan dikenakan hukuman, yang mana hukuman tersebut akan dilaksanakan sekiranya segolongan masyarakat dia yang melanggar undang-undang tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.